Pelanduk selalu lupakan jerat. Tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. So, PAS nak bermain dengan perkara-perkara sebegini, nak bermain dengan pengkhianatan sebegini, nak main dengan dana dan duit sebegini, habis kat situ. Tuan-tuan, 2 hari lepas, saya ada buat posting tentang 750 juta. Saya ada buat posting tentang kerajaan tumbang. Jumaat yang lalu, ada blogger, Papa Gomo, mengatakan bahawa 22 hari bulan, iaitu hari Jumaat, dia buat posting tu 21 hari bulan. 22 hari bulan, kerajaan akan tumbang dan Perdana Menteri baru akan angkat sumpah. Dia letak posting tu pukul 4.30 pagi. Saya tengah terfikir, masa tu dia isap apa? Ke dia tengah Pi walaon jaya tu. Jaya. Ya, insyaAllah, takbir. Kita akan dapat Perdana Menteri baru. Tapi dia bukan masalah diisap apa, tuan-tuan. Dia masalahnya adalah dia berlaku kerana diorang dapat maklumat sejumlah duit telah pun dia bawa masuk ke dalam negara dan telah dioferkan kepada ahli parlimen kerajaan. Baik, jumlah duit itu bukan yang 750 juta ni, bukan. Ini adalah jumlah yang kedua yang nak dikatakan dibawa masuk 2 hari lepas. Jumlah yang pertama, dia bawah sikit daripada jumlah ni. Saya tak tahu exactly berapa, tapi dia bawah sikit. Dia begini ni cerita dia. Saya cerita, tuan-tuan kena faham dahulu. Bila Muhyiddin Yassin, bila bersatu, dana mereka telah dihenyak, telah dibekukan. Dana dia telah dibekukan. Masa itu, PAS melihat dia tak ada cara dia nak tukar kerajaan. Mereka berharap kepada dana daripada bersatu untuk nak beli ahli-ahli parlimen kerajaan ni supaya lompat. Paling kurang, kalau sekiranya mereka lompat, gugur sebagai ahli parlimen, dia orang tak rugi. Dapatlah 2, 3, 4, 5 juta, bersara, settle. Buatlah PRK baru, kita lawan, menang. Okay? Itu pada anggapan mereka pada awal. Tetapi kena dana ataupun harta ataupun akaun bersatu di-freeze. So, PAS masa tu jam. Kalau tuan-tuan perasan, selepas itu, mereka terus berjumpa dengan siapa? Tun Mahathir. Now, mereka berjumpa dengan Tun Mahathir ni bukan dengan tidak sengaja. Dia memang sengaja. Sengajanya adalah dengan apa? Dengan offer. Offernya, Tun Mahathir, bukan dia lah, Tun Mahathir ni bukan dia duit. Tun Mahathir akan mengoffer dana berjumlah hampir 1 bilion ringgit. Untuk apa? Memastikan sokongan ahli parlimen kerajaan itu bersama dengan PN dan PN menjadi kerajaan. Ada yang kata dalam Facebook, sanggup dia belanjakan jumlah itu untuk semata-mata nak beli ahli parlimen. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau dia jadi kerajaan, dia akan dapat 10, mungkin 100 kali ganda lebih banyak daripada itu. Tebatan banjir itu sahaja 11 bilion, tuan-tuan, projek. Setakat belanja 1 bilion tu apa benda? Apa hal? Apa ada hal? 11 bilion satu projek. 11 bilion satu projek. Faham maksud saya? So, itu investment. Tak ada masalah. So, dia bawa Mahathir masuk. So, kena bawa masuk sebagai apa? Mahathir ni dah kalah. Mahathir ni kalah. Mahathir ni nak bawa masuk atas kapasiti apa? Kita bawa masuk atas kapasiti dia sebagai seorang penasihat 4 negeri PAS. So, dia pun bawa masuk. So, cerita memali, cerita PAS kafe, cerita PAS syaitan, semua habislah, semua hilang. Setelah dia dibawa masuk, so perancangan yang pertama kita kena beli. Tetapi the money man ni mesti dah menyediakan wang, dana, harta dan sebagainya. Kita kena sediakan lah. Baik, kita ready. Jumaat ini kita akan angkat sumpah. Ya. Bukan angkat sumpah, tuan-tuan. Hari Jumaat, harta Daim kena sita.
Kan? Pada hari Jumaat, okay. Pada hari Sabtu lah harta itu disita kan? Okay, betul. Okay. Right. Pada hari 5 hari lepas, bangunan tersebut telah disita. Okay. Bangunan itu telah disita. Berdasarkan maklumat daripada SPRM, bangunan itu disita dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion melibatkan seorang tokoh korporat dan bekas Menteri Kanan, Daim lah. Tuan-tuan, bila dana itu disita melibatkan beliau di bawah penggubalan harta wang haram, bukan setakat bangunan itu, dengan aset-aset dia semua kena sita. Dan sita itu berlaku pada hari Sabtu atau hari Jumaat, tetapi notis itu dah ada awal. So, cubaan pertama gagal. Cubaan yang kedua, hari Isnin atau Selasa, saya dapat maklumat bahawa mereka nak bawa pula secara cash 750 juta ringgit atau lebih kurang 140 juta euro ke dalam negara kita melalui bantuan seseorang yang sekarang ini berada di UK menggunakan nama Raja. Untuk tujuan apa mereka nak bawa masuk? Sepatutnya landing semalam, Christmas. Orang dok sibuk malam Christmas, 2 hari lepas. Orang dok sibuk Christmas, dia dok sini. 24 dia fly, sepatut 25, 26 dia sampai. Waktu Christmas lah dia fly. Sampai. Melalui private jet. Korang jangan ingat. Korang jenis, tak ada, is penipu. Korang jenis private jet pun korang tak pernah tengok. Kan? Naik private jet pun korang tak pernah. Tengok tayar private jet pun korang tak pernah secara live. Korang tak tahu private jet ni macam mana, tuan-tuan. Dan bagaimana private jet ni digunakan untuk seludup dan juga untuk penggubalan wang haram. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok dekat posting saya. Tetapi tuan-tuan, yang ini tak digembar-gemburkan. Usaha itu telah berjaya dipatahkan. Bukan oleh kerajaan Malaysia, in between transit. Tapi saya tak tahu kat mana. Sekarang ini, masalahnya, diorang dok kecoh, isu dia, duit itu ke mana? Siapa yang pegang duit tersebut sekarang ini? Where is the money? Yang satu nak bagi dana ni dah kena beku. Yang dok terbang daripada overseas tu sekarang ini, transitnya di mana tak tahu. Kerajaan tak bertukar lagi. So ada orang tanya saya, tak bertukar kerajaan ni? Saya tak nak jawab pada masa itu sebab saya nak tunggu 27 ni. Sebab itu saya buat live pada hari ni. Saya buat live pada hari ni, saya tengok tak ada perubahan. Hari ni hari Rabu. Yep. Sepatutnya hari ini atau esok diceritakan, diberitakan bahawa mereka dah nak membawa SD ke istana. Inilah dia, GPS, GRS, ahli-ahli UMNO yang akan menyatakan sokongan kepada PM baru. Tak ada dengar cerita pun ni. Okay. Ni dengar cerita lah ni. Berita pun tak tahu. Eksklusif, tuan-tuan. Eksklusif untuk pendengar saya di Iswardi Murni Official. Raja Petra cerita. Kita sebut pula Raja Petra. Dia cerita 600 juta kan. Dia kata Anwar Ibrahim offer kan. Itu dia nak alih. Red herring dipanggil. Dia nak alihkan. It's not Anwar Ibrahim. It's not 600 million. It's 750 million ringgit. Jangan buat-buat tak tahu. Sebab itu kenapa ini yang Tun cakap pada hari ini, tuan-tuan. Saya tutup dengan benda ni. Tiba-tiba
Tiba-tiba Tun keluar benda ni. Semua Tun perlu disiasat jika gagal jelaskan sita harta mereka. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir, Dr. Mahathir memang terkenal dengan kenyataan sinis dan sindiran yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir memperli pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya, jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataan itu setelah SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim, juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Saya kata tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Dengar balik video short saya dalam YouTube saya dah sebut. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin betul, mungkin tak betul, dengar apa yang saya cakap. So dia attack kat situ. No, kenapa tak tangkap Tun Is? Kenapa tak tangkap Tun? Sabar. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bukan jenis penjerat, tukang penjerat, tahu tak, yang tukang pasang jerat, tangkap. Saya dulu, saya suka cakap tangkap burung wak-wak. Burung wak-wak dekat dalam hutan. Saya pasang jerat burung wak-wak. Dulu lah, sekarang tak boleh dah sebab dia di bawah apa orang kata animal protection. Sekarang tak boleh dah. Kita kena pasang tu, kita kena sabar. Dan kita kena tunggu dia salah langkah. So itu ada pepatah Melayu mengatakan, pelanduk selalu lupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. So, pas nak bermain dengan perkara-perkara sebegini, nak bermain dengan pengkhianatan sebegini, nak main dengan dana dan duit sebegini, off. Jangan percaya kepada jubah dan serban dan tasbih yang ada di tangan. Jangan percaya dengan mulut mereka mengeluarkan ayat-ayat Quran. Jangan. Kerana kalau kita bercerita tentang mengeluarkan ayat Quran, tuan-tuan tahu tak? Iblis tu pun pandai baca Quran. Iblis tu ilmu dia lagi tinggi daripada manusia. Saya pernah tengok live depan mata saya. Kita ubat orang, bukan saya lah, ada orang ubat orang baca surah Yasin. Surah Kursi, ayatul Kursi. Setan tu baca balik. Dia kata, tajwid engkau pun salah. Ni kau pula nak kenakan aku. Terima kasih 10,000 yang menonton kita, 11,000 yang menonton kita pada malam ini.